Masih bersama kami dalam BIS Malaysia. Saudara, bercerita mengenai kehebatan emas, masyarakat masa kini mula membuka minda untuk membuat pelaburan baru, iaitu pelaburan emas. Tidak lagi memfokuskan kepada penyimpanan wang semata-mata, trend pembelian emas kian popular dan mendapat sambutan. Mendidik masyarakat Malaysia mengenai kepentingan menyimpan emas serta memahaminya dari pelbagai sudut baik untuk diri sendiri dan juga ekonomi sesebuah negara adalah fokus kita dalam World BIS hari ini. Jadi BIS Malaysia hari ini akan memperkatakan mengenai potensi pelaburan emas bersama dengan tetamu Encik Syukur Hashim. Beliau adalah pengurus besar Public Dina Sendirian Berhad. Terima kasih Encik Syukur kerana sudi bersama kami dalam BIS Malaysia. Kita nak bercakap tentang perniagaan emas ataupun pelaburan emas. Jadi mengapa agaknya Encik Syukur memilih perniagaan emas ini sebagai salah satu daripada kerjaya? Silakan. Baik. Ceritanya bermula sejak tahun 2006 di mana saya mencari-cari peluang apakah pelaburan yang lebih baik daripada ASB. Jadi daripada tahun 2006 saya buat research dan ketika itu saya bekerja di Universiti Multimedia. Jadi saya didedahkan oleh seorang pensyarah tentang kehebatan emas. Jadi bila saya dapat tahu bahawa emas ni salah satu daripada pelaburan yang baik, saya mula buat research secara mendalam. Saya dapati harga emas sebenarnya telah mula meningkat sejak tahun 2001. Jadi ketika itu kita dapati bahawa tidak banyak pilihan untuk melabur dalam emas. Waktu tu yang paling popular ialah jongkong dan juga shilling kijang emas. Tetapi jongkong cuma kita boleh beli di kedai. Jadi dengan kata lain pada waktu itu terhad. Kemudian apabila saya buat research lagi, saya ingat lagi tahun 2008 saya terjumpa dengan laman web publicgold.com.my. Jadi bila saya lihat laman web Public Gold, saya terkejut sebab saya dapati harga emas di laman web Public Gold itu jauh lebih murah daripada kedai emas, antara 20 hingga 30 ringgit lebih murah segram. Jadi saya heran kenapa boleh dapat harga yang sebegitu murah. Dan saya pun cuba untuk membeli produk Public Gold. Jongkong emas. Jongkong emas Public Gold. Kemudian saya dapati bahawa rupanya Public Gold ini adalah pengeluar ataupun pengilang yang produce emas tersebut. Kemudian dia jual terus daripada kilang kepada pembeli tanpa ada orang tengah. Jadi daripada situ saya dapati bahawa kalau kita beli direct daripada pengeluar, kita dapat harga yang jauh lebih murah. Jadi daripada sini, saya start share dengan kawan-kawan kata ada tempat yang baik untuk beli emas dengan harga yang lebih murah dan sentiasa ada stok itu direct daripada kilang. Jadi mula-mula memang kawan-kawan agak sukar untuk terima, tapi bila dah terima, dah beli, dah dapat, jadi mereka rasa teruja dan memang sangat seronok. Kemudian Public Gold kebetulan pada hujung tahun 2008 mereka membuka peluang kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mempromosikan emas mereka dan akan dibayar, kita panggil bayar referral ataupun komisen. Jadi secara tidak langsung pada waktu itu hobi saya untuk melabur dan menyimpan emas dan menjadi berkongsi satu kerjaya lah. berkongsi ilmu bertukar menjadi mempromosikan Public Gold. Bagaimana kita nak tahu jongkong emas yang kita beli itu kita tidak tertipu ya? Pada tahun 2008 tu memang kita tahu harga emas memang naik mendadak dan membuka mata pada semua untuk melabur dan membeli emas baik untuk perhiasan ataupun untuk simpanan. Baik. Dia punya tip dia senang saja. Nombor satu, bila kita nak beli emas ni, dia mesti daripada reputable seller. Contohnya macam kita beli ni bukan daripada individu. Kita mesti beli direct daripada satu company yang berdaftar. Contohnya macam Public Gold, dia satu company yang berdaftar, ada 18 cawangan di seluruh Malaysia. Adakah ini patuh syariah? Patuh syariah. Pembelian emas, yang kita dapat emas, memang garanti patuh syariah. Jadi bagaimana pula dengan cabaran dan halangan dilalui sejak tahun 2008 sehingga kini? Adakah ianya satu kejayaan yang mendadak ataupun ada halangan mungkin daripada cabaran daripada pengeluar-pengeluar lain ataupun dealer-dealer lain? Yang pertama sekali cabarannya ialah untuk educate, untuk mendidik masyarakat tentang kenapa nak menyimpan emas. Saya dapati bahawa masyarakat Malaysia ni dia terbiasa dengan pelaburan-pelaburan konvensional. Contohnya pelaburan di ASB ataupun pelaburan di tabung haji. Jadi bila kita nak bercerita tentang emas,
kenapa mereka perlu membeli emas? Dia merupakan satu anjakan paradigma yang baru. Kemudian ditambah pula dengan persepsi-persepsi seperti yang pertama, harga emas mahal. Jadi setahu saya ni harga emas kalau kita sebut daripada 10 tahun yang lalu pun orang akan kata mahal. Ya. Sekarang pun tetap orang kata mahal. Jadi Tapi harga emas tengah jatuh sekarang ni kan? tengah jatuh, kita cakap jatuh Masa pun. yang terbaik untuk beli dan Betul. menyimpan dan melabur ya. Ini masalah persepsi satu. Yang kedua, bila beli emas ni persepsinya ialah kat mana nak simpan. Sebab kalau simpan dalam tabung haji ataupun SB dia tak payah fikir. Tapi kalau simpan emas ni kena fikir sebab emas dia satu aset yang bernilai yang perlu disimpan elok-elok. Itu masalah persepsi yang kedua. Dan persepsi yang ketiga ni yang agak melucukan bagi saya ialah emas ni di Malaysia orang ingat dia produk ataupun barang orang perempuan. Sebab bila sebut tentang emas, biasanya orang rasa emas ni barang kemas. Jadi bila kita nak mendidik orang lelaki untuk menyimpan emas, bagi mereka itu sesuatu yang baru. Tetapi sebenarnya orang lelaki boleh simpan emas dalam bentuk jongkong ataupun shilling. Itu dia, Puan. Dan kalau kita kalau kena simpan tu kena fikir tentang pembayaran zakat juga ya bagi kaum muslim. Ya, betul. Baik. Salah satu daripada rahsia emas yang ramai orang tidak tahu ialah emas yang disimpan cukup haul dan cukup nisab. Haul dia dalam 85 gram untuk jongkong ataupun shilling dinar dan cukup nisab 1 tahun Islam, dia perlu dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Tetapi untuk emas yang digunakan, Tidak. maka dia tidak perlu dibayar zakat. Contoh penggunaan emas ni adalah bila kita ada emas, kita ambil emas ini, kita gadaikan di Arhanu, kita dapat duit dan kita gunakan sebagai pusingan modal. Jadi bila kita gunakan sebagai pusingan modal, maka emas tu disebut sebagai emas tidak sempurna milik, jadi undang-undang zakat tidak terpakai. Bila kita keluarkan emas tu daripada Arhanu, barulah dikira hari pertama untuk pengiraan zakat. Di public dinar ni kepada sesiapa yang berminat untuk membeli jongkong emas ataupun shilling emas, boleh menyimpannya di sana kalau sekiranya takut untuk menyimpannya di rumah atau di bank atau bagaimana, ada menawarkan perkhidmatan tersebut? Okey. Bila kita beli emas, memang kita kena simpan emas tersebut. Tetapi bila kita dah mempunyai emas yang terlampau banyak, jadi kita boleh simpan dia di peti safe deposit box. Safe deposit. Yang mana safe deposit box ni setiap negeri memang insya-Allah ada bank yang menawarkan khidmat sedemikian rupa. Tetapi bagi mereka yang tinggal di kawasan Pulau Pinang, ada berita baik untuk mereka. Di Pulau Pinang saja? Di Pulau Pinang saja. Public Gold ada menawarkan khidmat peti simpanan selamat melalui syarikat Public Safe di Relau Pulau Pinang. Jadi dengan bayaran RM200 sebulan. Setahun. Oh, setahun. Mereka boleh menyewa peti dan simpan semua emas mereka dengan selamat dan tak perlu risau sebab ada insurans. Ini disediakan oleh Public Dinar atau bagaimana? Dia disediakan oleh Public Safe, anak syarikat kepada Public Gold. Orang Penang agaknya suka beli emas agaknya, dan maka ditubuhkan di situ, tidak di negeri-negeri lain. Buat masa ni sebab kita punya headquarters di Pulau Pinang, jadi ditawarkan di Pulau Pinang dulu. InsyaAllah akan dikembangkan dari masa ke semasa perlahan-lahan. Dia panggil allocated gold storage service. Ya, betul. Baik, kalau kita lihat potensi logam lain selain daripada emas, boleh Cik Syukur huraikan kepada kami? Baik. Salah satu daripada rahsia pelaburan logam berharga ni, of course, yang pertama sekali orang nampak emas. Everybody bercakap tentang emas. Tetapi sebenarnya ada satu logam lagi yang mempunyai potensi yang lebih tinggi daripada emas, iaitu kita panggil perak ataupun silver. Jadi silver ini sebenarnya kalau ikutkan daripada analisis harga, kita dapati dia punya harga tu boleh meningkat 1.6 kali ganda daripada emas. Contohnya kalau emas naik 10%, dia ada potensi untuk naik sebanyak 16%. Kalau harga emas boleh naik 100%, silver boleh naik dalam 160%. Wow. Jadi memang menarik. Tetapi dia memerlukan satu jangka masa yang panjang. Berapa lama kalau kita nak melabur? Seelok-eloknya kalau nak simpan silver, seelok-eloknya 3 tahun dan ke atas. 3 tahun ke atas? Ya. Barang kemas mahupun jongkong ataupun shilling? Kalau untuk silver ni digalakkan menyimpan jongkong.
daripada barang kemas lah. daripada barang kemas. Jadi tak ada harapan lah kalau nyimpan barang kemas silver. Mungkin sikit harga yang akan naik ya kalau dibandingkan dengan emas. Yes. Jadi digalakkan untuk membeli jongkong perak, silver. Ya, betul. Jongkong perak. Macam yang dekat depan ni. Itulah dia. Baik, harga pasar emas memang tidak menggalakkan sejak kebelakangan ini. Jadi boleh komen sikit, Cik Syukur? Boleh komen. Jadi saya boleh komen. Banyak orang tanya tentang harga emas yang berjatuh daripada tahun 2011. Daripada tahun 2011, harga emas mencatatkan peningkatan yang tertinggi iaitu lebih kurang $1,920 per ounce. Dan hari ini harga emas jatuh kepada lebih kurang dalam $1,300 per ounce. Lebih kurang dalam 32%. Jadi sesiapa yang melihat pelaburan emas dalam jangka masa yang pendek, contohnya 2011 hingga 2014, dia dapati memang jatuh. Tetapi kalau kita kira daripada tahun 2011 hingga 2014, jadi jangka masa yang lebih panjang, harga emas tak naik 2001 hingga tahun 2014. Jadi kita dapati sebenarnya harga emas naik purata dia adalah 22% sebenarnya. Jadi dengan kata lain, barang siapa yang menyimpan emas untuk jangka masa yang lebih panjang, maka dia akan untung. Kalau katalah kita membeli emas, bila harga naik kita jual, bila harga jatuh kita beli, bagaimana dengan konsep itu? Daripada Cik Syukur. Konsep beli emas pada harga rendah dan jual pada harga tinggi boleh dibuat. Memang saya selalu buat macam tu. Tapi tidak digalakkan. Digalakkan. Risiko. Ada risiko? Tidak ada risiko. Tidak ada risiko. Tapi dia ada satu syarat saja. Pelabur kena ada satu ilmu yang kita panggil analisis teknikal harga emas. Di mana bila kita pantau harga emas dalam graf, kita dapati bahawa harga emas ni dia ada harga lantai dan juga harga shilling. Jadi dengan mengenal pasti di mana harga lantai dan di mana harga shilling, kita boleh buat keputusan yang sangat bijak untuk membeli ketika harga emas jatuh di lantai dan jual ketika harga emas berada di shilling. Jadi tanpa ilmu analisis teknikal ini, agak sukar untuk kita buat prediction di mana nak beli dan di mana nak jual. Jadi itu datangnya peranan Cik Syukur ni dan menasihat pelanggan ya. Ya, betul. Mana bila masa nak beli, bila masa kita nak simpan, tunggu dulu dan betul. Jadi satu risiko juga tetapi risiko yang selamat. Betul? Ya, betul. Sebab tu Puan, kita perlu belajar ilmu. Ilmu emas ni memang perlu kita belajar. Macam saya memang mengajar. Bukan setakat cara buat pelaburan emas yang betul, tepat dan selamat, tetapi juga cara untuk memantau pergerakan harga emas dengan cara melihat graf harga emas. Supaya tidak tertipu juga. Supaya tidak tertipu. Ilmu ini boleh belajar dalam masa sehari saja sebenarnya. Sangat-sangat mudah. Baik, akhir sekali secara ringkas, pendapat Cik Syukur tentang potensi perdagangan emas ini pada masa jangka panjang. Silakan. Baik. Macam yang Puan Haslin cakap sebentar tadi, harga emas sekarang ni tengah jatuh. Saya dapati bahawa bila harga emas jatuh sekarang ni, banyak permintaan, banyak orang start untuk membeli dan mengumpul emas. Kerana mereka dapati bahawa harga emas sekarang ini sama macam harga emas ketika tahun 2010. Okey. Jadi dengan kata lain, kalau siapa-siapa yang terlepas harga rendah tahun 2010, boleh beli sekarang masa terbaik. Masa terbaik. Ya, memang betul. Jadi ini adalah masa terbaik untuk kita melabur dan mungkin sedikit-sedikitlah ya. Dan ini adalah satu daripada cara yang terbaik untuk kita perlahan-lahan kalau siapa yang nak bermula di dalam perdagangan emas tu. Untuk kita elakkan juga daripada ditipu. Jongkong emas tu jangan pula ada yang tertipu ya. Betul. Atas saja ada, dalamnya tak ada berat dan tak ada nilai. Betul. Baik, terima kasih Cik Syukur kerana sudi bersama kami untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang potensi pelaburan emas dan kami harapkan maju jaya, Public Dinas Sdn Berhad terus maju jaya dalam membantu dan memberikan ilmu yang terbaik untuk para pelabur emas ini. Terima kasih. Saudara, dengan kupasan itu tadi, BIS Malaysia melabuhkan tirainya. Sekian daripada saya, Hazna Abdul Aziz, dan salam usahawan untuk penonton setia BIS Malaysia, program terunggul bisnes berbahasa Melayu di Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera.